Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi pada malam ini seperti yang kita jadualkan pada setiap Jumaat malam Sabtu selepas Isyak. Kita akan membicarakan tentang nama dan juga tema bagi 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah malam ini kita akan membincangkan lagi 4 surah. 4 surah tersebut adalah, yang pertama adalah Suratul Asr, surah yang ke-103. Kemudian Suratul Humadah yang merupakan surah yang ke-104. Kemudian kita teruskan dengan Suratul Fil. Kemudian kita tutup dengan surah Quraisy. Jadi ada 4 surah yang kita akan bicarakan pada malam ini. Jadi seperti kebiasaannya, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk melihat kepada nota yang ada dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh lihat link Google Drive yang ada diletakkan di ruangan chat di dalam Zoom, ataupun tuan-tuan boleh lihat di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kita mulakan surah kita pada malam ini. Tapi sebelum itu ingin saya mengingatkan bahawa jika talian pada malam ini terputus, saya minta tuan-tuan dan puan bersabar. InsyaAllah saya akan masuk semula kerana saya berada di kampung. Jadi saya bergantung penuh kepada talian hotspot. InsyaAllah moga-moga Allah memberikan kita kelapangan, memberikan kita kemudahan. Baik, kita mulakan terlebih dahulu dengan Suratul Asr. Suratul Asr, pada nota yang saya paparkan ini, saya memilih untuk meletakkan asar dekat situ merujuk kepada waktu asar. Mungkin ada, bahkan kebanyakan Quran terjemahan Al-Asr dekat situ diterjemahkan sebagai masa. Siapa dalam Quran terjemahannya dia ada terjemah seperti saya, Surah Al-Asri merujuk kepada surah waktu asar. Ada tak siapa-siapa selain daripada waktu asar? Mungkin boleh kongsikan. Al-Asr dalam ayat ni maksud dia apa? Quran Kak masa. Quran Kak masa lah. Okey, ada tak yang lain? Okey. Kenapa saya memilih ia dengan waktu asar? Kita akan melihat kepada konteks ayat. Tapi bukan saya pilih. Saya merujuk kepada ni. Saya merujuk kepada Dr. Ali Hassan Arfan, yang kita selalu rujuk buku dia yang tentang tema surah. Kita tengok apa maksud asar di sini. Dia kaitan dengan masa betul. Jadi kita lihat terlebih dahulu di manakah rujukan ayat di dalam surah Al-Asr yang ada menyebut perkataan asr. Kita sedia maklum, kalau tak tanya pun dah boleh jawab tak? Kan? Kerana pada ayat yang pertama, justifikasi dia kenapa dinamakan dengan Al-Asr. Yang pertama, dia menjadi permulaan ayat. Yang kedua, perkataan asr itu dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang Allah gunakan di dalam bersumpah. Jadi kalau Allah gunakan ia di dalam sumpah, menunjukkan perkara yang Allah gunakan dalam sumpah itu besar nilai dia. Jadi kita jumpa pada ayat pertama, wal asr, demi masa. Memang kita jumpa kebanyakannya para ulama kata dia adalah demi masa. Jadi kalau kita sebut demi masa, maka kita tahu apa itu masa.
Kita kata masa itu waktu. Apa itu waktu? Waktu itulah ada pagi, ada petang, siang, malam. Itu termasuk dalam masa. Okay. Tetapi saya lebih memilih seperti mana pilihan pendapat yang terpilih adalah waktu asar. Okay. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tentang nama surah ni. Kalau ikut Dr. Wahbah, kalau ikut Dr. Wahbah, beliau memberikan komentar tentang sebab apa surah itu dinamakan Afar. Apa maksud Afar? Beliau kata Allah bersumpah dengan masa pada permulaan surah. Ini kita telah jelaskan tadi. Kenapa Allah gunakan ia sebagai sumpah? Kerana ia mengandungi pelbagai ajaib. Dia ada mengandungi pelbagai keajaiban. Kenapa dalam masa ni ada banyak benda ajaib? Dalam tu ada cerita tentang orang yang melalui susah, senang, sehat, sakit, kaya, ada miskin, ada mulia dan ada yang menjadi hina. Jadi kalau ikut Dr. Wahbah, daripada ulasan nama ni, beliau seperti bersetuju bahawa Al-Afar dekat situ merujuk masa secara umum. Secara umum. Boleh sebut masa ni, dalam tu dikaitkan malam, dikaitkan siang, dikaitkan subuh, dikaitkan semua masa. Perjalanan masa tu. Kita lihat kepada pengertian Al-Afar, kita ambil 3 pendapat. Yang tuan-tuan kalau baca kitab tafsir, kita akan jumpa 3 pendapat yang dilontarkan para ulama. Wal-Afar itu apa? Pendapat pertama seperti yang tuan-tuan sebut tadi adalah merujuk masa secara umum. Disebut masa secara umum. Betul kata demi masa. Pendapat kedua kata Al-Afar di sini merujuk kepada salat Afar. Pendapat ketiga mengatakan Al-Afar dekat sini sebenarnya merujuk kepada waktu Afar. Kalau dia waktu asar ni, dia lebih umum daripada solat asar. Kalau solat asar saja, dia fokus pada solat saja. Solat Afar. Tetapi para ulama kata yang ketiga, dia sebenarnya adalah waktu asar. Waktu asar. Apa tu waktu asar? Kita lihat apa ulasan Al-Gharib Al-Asbahani dalam Mufradat. Dalam kitab Mufradat li Alfazil Al-Quran. Kitab Mufradat ni tuan-tuan ya, kalau boleh tolong dapatkan untuk masuk kepada tadabbur Al-Quran, kena beli kitab Mufradat. Kitab Mufradat ni kitab yang dia dah diterjemah. Sekejap, saya tengok dekat nota saya. Ada saya tunjuk dalam bahasa Melayu. Sekejap ya. Sekejap. Mana kitab dalam terjemah di bahasa Melayu? Saya nak tunjukkan gambar ni. Sekejap. Ada tak? Kitab Mufradat. Dia dah diterjemahan dia. Sekejap. Kalau tak ada, saya minta maaf ya. Saya tak rasa apa nak tunjukkan. Tak apa. Makan waktu nak tunjukkan. Saya kembalikan semula kepada Al-Afar tadi. Kenapa kitab Mufradat ini penting? Dia seperti mana kalau kita nak rujuk istilah dalam bahasa Melayu, yang tepat kita akan rujuk apa? Kita akan rujuk Kamus Dewan. Terbitan Dewan Bahasa Pustaka. Kita nak tahu istilah, kan? Tetapi dalam istilah Al-Quran, ada satu kitab yang dia cerita tentang memang mengulas apa maksud setiap kalimah tu. Bukan setiap lah, tapi kalimah-kalimah tu dijelaskan. Contohnya, kita nak bincang apa maksud wal-afr. Apa maksud wal-afri? Al-Imam Al-Gharib Al-Asfahani, ketika dia ambil perkataan wal-afr dalam surah Al-Asri itu, beliau mengatakan al-afr dekat sini adalah al-ashiyyu, iaitu dia merujuk kepada waktu petang. Al-ashiyyu. Dalam Quran ada juga perkataan
bil ghadati wal ashi. Al ashiyu maknanya waktu petang. Okey, waktu petang. Okey, daripada istilah wal asri, waktu petang ni lah munculnya salat asar. Kita kata salat asar. Okey, tetapi Al-Gharib Al-Asfahani tidak mengatakan wal asri tu nak, dia kata bukan maksud salat asar saja, tapi dia nak kata salat asar itu muncul daripada waktu asar itu, pada waktu petang tu. Jadi berdasarkan pengertian ini, menurut Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan bahawa wal asri di sini, kalau rujuk kepada beliau kata adalah waktu asar. Waktu asar ni waktu antara bila ke bila. Waktu asar ni waktu petang lah. Dia merujuk waktu bila ke bila. Kita tahu kan waktu asar ni waktu yang bukan petang je, tapi dia rujuk kepada waktu asar. Waktu asar ni dalam tu adalah solat asar kan. Okey, waktu asar ni panjang ke pendek? Waktu asar. Waktu asar ni antara kita ambil lah 4.30 sampai 7.30 kan? Okey, 7.30. Okey, hingga 7.30 malam. Okey, pendek. Kalau kita guna waktu secara umum, dia agak macam panjang lah. Dia umum lah, kita faham masa tu umum. Okey, tapi kita tengok dulu apa justifikasi Dr. Ali Hassan Arfan. Dia sebenarnya adalah waktu asar. Kenapa dengan waktu asar? Okey, pertama sebab dia pendek. Dia pendek. Jadi kata Dr. Ali Hassan Arfan, dia kata Allah bersumpah dengan waktu asar kerana tuan-tuan kita sedia maklum. Waktu asar ni kita akan melakukan perubahan apa? Kita akan buat kerja apa kalau waktu asar ni? Waktu dah petang. Asar ni kita akan buat waktu apa? Kalau orang bekerja, waktu asar ni waktu dia buat apa? Balik kerja. Balik kerja. Waktu dia balik kerja. Kalau konteks zaman dulu, waktu asar ni waktu apa? Tutup kedai. Orang yang dia berniaga, dia akan tutup kedai dia. Kenapa? Dah petang dah, waktu asar dah nak habis. Maksudnya dia berubah daripada satu perkara pergi kepada perkara. Kalau dia berniaga, dari cerah ke gelap lah Ustaz, malam. Apa dia? Daripada cerah, waktu cerah nak ke malam lah. Okey, dia merujuk kepada perubahan. Kalau orang sedang bekerja ni, seperti dia sedang buat amal. Amal, okey cepat nak balik. Jadi waktu nak kebalik tu, waktunya dah dekat dah. Sebab waktu asar ni waktu yang pendek. Jadi sebenarnya kenapa Allah sebut waktu asar tu? Kata Dr. Ali Hassan Arfan, kerana Allah nak menunjukkan hikmah waktu tu dia pendek je. Dia di antara 4.30 sampailah 7.30, waktu tu pendek. Okey. Kerana dia pendek itulah. Maka keluarlah kepada tema pada masa. Tema dia apa? Okey, kalau kita tengok pada tema, Dr. Ali Hassan Arfan mengatakan temanya sebenarnya Allah nak menunjukkan tentang kerana waktu asar tu waktu yang pendek, waktunya akan hilang cepat, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, waktunya sangat pendek. Dia tak macam waktu duha. Kalau Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu tu waktu permulaan kita nak aktif. Panjang waktu tu lagi. Kenapa Allah tak bersumpah dengan demi waktu subuh? Kenapa Allah tidak bersumpah dengan demi waktu fajar? Waktu fajar ni waktu kita memulakan kehidupan kita. Begitu waktu duha. Tapi kenapa dipilih Allah bersumpah waktu asar? Kan waktu asar ni menunjukkan kepada waktu tu sangat pendek. Kerana waktu tu sangat pendek lah, maka kena buat apa? Maka gunakanlah umur yang masih berbaki. Umur masih berbaki itu kita nampak seolah-olah kita ada waktu asar saja. Waktu itu sangat pendek. Jadi gunakan waktu asar tu, gunakan waktu yang pendek itu untuk kita beriman
dan untuk kita beramal soleh. Sebab tu kalau ikut Dr. Ali Hasan Arfan, dia mengatakan bahawa surah ni surah yang sebenarnya nak mengajak kepada kita apa? Supaya manfaatkanlah umur yang masih berbaki. Perkataan umur yang masih berbaki tu, kalau kita gunakan, kalau Allah bersumpah, contohlah, kalau Allah bersumpah demi waktu fajar, kita tak nampak baki tu masih sikit, betul tak? Sebab waktu fajar ni waktu yang nak mula siang, macam panjang lagi waktu dia. Kalau bersumpah dengan masa saja, kalau bersumpah demi masa umum, akan merujuk kepada kita nak kata waktu yang berbaki tu macam kita nak kata waktu yang sedikit yang masih berbaki tu sangat sesuai kalau digunakan waktu asar. Okey, demi waktu asar nak menunjukkan kepada waktu tu pendek. Maka kalau dia pendek, manfaatkan cepat-cepat. Dia nak habis tu asar tu pendek saja. Untuk apa? Untuk beriman dan beramal soleh. Okey, ini adalah pilihan Dr. Ali Hasan Arfan dalam kitab dia membincangkan tentang nama surah. Ada para ulama memilih masa tu, pendapat yang kebanyakan ulama juga. Okey. Jadi kita lihat, nak lebih jelas lagi, kita baca ayat dia. Rasanya, kenapa ayat dia tak ada? Oh, ada ayat dia. Maafkan saya, ada ayat dia. Okey, ayat dia kita tahu kan? Sebab ayat dia Allah cerita tentang orang yang rugi dalam bab masa, betul tak? Kita baca ayat nombor 2. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kerugian dalam bab apa ni? Kerugian dalam bab apa? Bab masa. Dalam bab dia memanfaatkan masa dia. Lepas tu Allah kata rugi ni, Allah kata lafi, benar-benar rugi. Khusrin ni maksudnya rugi segala sudut. Jadi apabila Allah menegaskan, mula-mula Allah bersumpah, lepas tu Allah guna inna, lepas tu Allah guna la, nak menunjukkan bahawa manusia ni memang ada yang rugi. Jadi nak menunjukkan bahawa janganlah termasuk orang yang rugi. Gunakanlah masa tu. Masa yang ada ni pendek je tinggal ni. Maka dikaitkan demi waktu asar. Okay, itu justifikasi dia. Jadi kalau kata demi masa, ambil secara umum, mungkin ada orang kata, tak apa, banyak masa lagi. Tapi kalau demi waktu asar, kerana waktu tu, wallahu alam. Tapi saya harap kita nampak apa yang diulang oleh Dr. Ali Hasan, Dr. Ali Hasan Arfan dalam Dilalul Asma'i Suwaril Quran. Okey, tak apa kat situ. Jelas dekat situ. Okey. Kemudian, kalau kita tak nak rugi dengan apa? Mesti dirugikan dengan masa lah. Dengan masa. Ada manusia dia rugi berkaitan dengan masa dia. Jadi, kalau tak nak rugi, kena buat apa? Kena buat 4 perkara. Amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kena buat 4 perkara lah. Dia kena beriman. Dia kena beriman dulu. Ini yang pertama. Tapi tak boleh beriman saja. Kena buktikan iman kita tu dengan melakukan amal salih. Lepas tu kalau nak lebih untung lagi dalam banyak-banyak amal salih ni, ambillah juga peluang untuk sentiasa berpesan-pesan. Kepada apa? Kepada kebenaran. Dalam banyak amal soleh yang dituntut, berpesan-pesanlah untuk belajar dalam kesabaran. Ini yang keempat. Okay. Saling berpesan. Okey, ni kita faham untuk suratul Al-Asri. Jadi berdasarkan 3 ayat ni, maka keluarlah pada tema seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi tema dia sama ada kita berpegang Al-Asri itu adalah waktu asar ataupun kita berpegang dia masa secara umum, dia pasti dikaitkan dengan masa yang Allah beri yang masih berbaki ni, manfaatkan. Jadi kalau kita baca surah ni, bukanlah kenapa kita baca surah Wal-Asr, kita kata surah tu yang paling pendek. Bukan kerana masalah surah tu paling pendek, tapi surah tu mengingatkan kita umur dah tak panjang dah. Masa kita dah tak banyak ni, dah.
Masa kita dah tak banyak. Jadi nak bagi nampak masing-masing waktu tu masih pendek itulah yang kita kait dengan waktu asar. Waktu tu kita sibuk kan. Tapi waktu itulah kita dalam keadaan kita nak balik rumah lah, tempuh cam lah, waktu tu sibuk dengan mengira untung, kira lama-lama kira tak nak tersilap. Jadi kadang-kadang waktu asar itu diabaikan. Okey, jadi moga-moga kita faham bagi nama dan juga tema suratul Asr. Baik, kita terus dengan surah berikutnya, suratul Al-Humazah. Okey, Humazah saya memilih ia pendapat Ibnu Abbas adalah Humazah ni adalah backbiting, iaitu mengumpat ataupun al-ghibah. Okey, ada siapa-siapa tak Quran terjemahan dia terjemah Humazah ni selain daripada mengumpat? Ada tak? Ada tak siapa-siapa? Pencaci, Ustaz. Pencaci. Okey. Apa maksud pencaci? Okey. Kenapa kita kata Humazah? Okey, kenapa kita kata dia mengumpat? Okey. Kita tengok dulu dekat surah. Kita tengok dekat surah surah Al-Humazah. Okey, waktu kita baca ayat yang pertama, kita akan jumpa benda ada dua perkara sebenarnya. Bukan Humazah saja, dia ada Lumazah dengan Humazah. Kenapa Allah tak memilih Lumazah daripada Humazah? Kan? Sedangkan ada dua. Boleh tak surah tu dinamakan surah Lumazah? Boleh. Kalau nak dipilih Lumazah sebab ayat pertama. Nak dipilih Humazah sebab itulah jadi nama surah. Dekat sini pun kita dah dapat kita mesti bertanya-tanya kan. Kenapa Allah tak pilih Lumazah? Kenapa Allah pilih Humazah? Betul tak kan? Kan ada dua, Humazah dengan Lumazah. Kalau kita tengok terjemahan, Humazah adalah pengumpat. Lumazah pencela. Macam pencaci tadi. Okey. Mana kalau kita tengok ya, dekat pendahuluan pun Allah mengawalkan Humazah, Allah mengakhirkan Lumazah. Boleh tak ayat tu kalau berbunyi wailul likulli lumazatin humazah? Boleh, Allah nak suka macam tu. Tapi Allah telah menyebut Humazah dulu, baru Lumazah. Kenapa Allah mentakdimkan, mengawalkan Humazah berbanding Lumazah? Jadi kita tengok terjemahan Humazah ni, ini saya ambil riwayat Ibnu Abbas, Humazah ni adalah mengumpat, Lumazah tu adalah pencela. Okey, antara pengumpat dengan pencela mana lebih teruk? Mana yang lebih dahsyat? Pengumpat, Ustaz. Kat belakang-belakang. Sebab apa pengumpat dia lebih dahsyat? Sebab dia cakap belakang. Jadi orang tu tak boleh nak bela diri sendiri. Okay, jazakillahu khairah. Pengumpat ni kalau kita belajar definisi dia adalah dia mencela juga. Dia mencaci juga, dia mengutuk juga. Kan? Tetapi yang dikutuk, yang dicela, yang diaibkan itu, orang itu tidak berada di hadapannya. Berbanding pencela. Pencela ni cakap depan-depan. Sama juga kesan dia. Memalukan, mengumpat pun memalukan orang, jatuhkan air muka orang, maru orang. Dua-dua ni sama. Cuma kalau Lumazah, orang itu dia boleh defend diri dia. Dia boleh jawab. Dia boleh lawan balik. Tapi kalau pengumpat, orang itu tidak berada pada saat-saat umpatan itu berlaku. Jadi dia tidak ada peluang untuk defend diri dia. Sebab tu nak tahu pengumpat ni melibatkan orang yang contohnya A dia bercakap dengan B. A bercakap dengan B tentang apa? Tentang C. C tu yang tak ada. C tu tak ada pada majlis umpatan tersebut yang dilakukan oleh A dengan si B. Tapi kalau pencela Lumazah, C itu dia ada di kalangan mereka bertiga. Mungkin dia boleh defend diri dia. So yang lebih keterukan dia adalah pada Humazah berbanding dengan Lumazah.
Sebab itu Allah mendepankan humazah daripada lumazah. Sebab tu kalau kita belajar ilmu, mendepankan dengan mengakhirkan pun ada satu maklumat di situ. Okey, sebab itu kalau kita belajar tadabbur, sebab kita bukan nak belajar tadabbur ayat per ayat, tuan-puan, kita kena ambil maklum, kita nak bincang pasal nama surah dan juga pada tema. Okey, kalau kita nak belajar tentang apa tu humazah, bahasa lain dia adalah al-ghibah. Al-ghibah ni maksudnya adalah dikaitkan dengan ghaib. Orang tu ghaib, orang tu tak ada. Nak lebih jelas lagi, teruknya ghibah ni dijadikan dalam perumpamaan dalam suratul Hujurat. Yang ingat tak ayat yang Tuhan kata, kamu suka tak kalau kamu memakan mayat saudara kamu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Nampak tak? Jadi keterukan kepada mengumpat tu berbeza dengan lumazah, maka dipilihlah surah itu dengan humazah. Itu justifikasi dia tentang humazah. Okey, kemudian kita dah tahu tentang nama. Okey, tentang nama kita jumpa pada ayat yang pertama. Lepas tu kenapa ada ta marbutah? Ta marbutah ni fungsinya adalah untuk menunjukkan keekstriman perbuatan humaza dengan lumaza. Dia kalau ikut asalnya dia humaza saja, ha mim zai, lam mim zai. Tapi dia letakkan ta marbutah dengan tanwin dekat sini nak menunjukkan keterukan perbuatan tu, keekstriman dalam humaza dengan lumaza tadi. Okey, jelas dekat situ. Lepas tu kan kita akan dapati kalau ayat tu depan dia macam ni, Allah akan tutup dia dengan bunyinya lebih kurang sama kan. Humaza, lumaza, addada, akhlada, hutama. Cantik Allah susun, dia panggil ilmu penutup-penutup ni. Setiap hujung dia. Okey, tapi kita belajar tentang nama. Okey, jelas tentang nama. Okey, kita tengok tentang ni. Kita tengok tentang tema dia. Lepas tu nanti kita tengok balik semula pada ayat. Okey, tema suratul Humazah. Humazah ni adalah temanya Allah nak menyebutkan tentang janji buruk kepada orang yang dia mengumpulkan harta. Apabila dia kumpul harta tu, maka akhirnya dia menjadi sombong. Apabila dia sombong, itu yang membawa dia kepada humazahkan orang, lumazahkan orang. Okay, jelas? Jadi surah Humazah ni surah yang Allah nak menyebut apa azab yang Allah janjikan bagi siapa-siapa yang dia suka mengumpulkan harta, dia ada banyak harta dia sehingga dia menjadi sombong. Disebabkan dia sombong itulah dia mudah, senang nak merendah-rendahkan orang lain. Cara nak merendah-rendahkan orang lain ni, itu yang dia terjemahkan dengan perbuatan humazah dengan lumazah. Tapi bukan sekadar dia jadi sombong sebab dia ada harta yang dikumpul dengan banyak, tetapi dalam masa yang sama dia juga mendustakan hari akhirat. Dia tak percaya kembali je dia nanti kepada hari akhirat. Bagaimana kita dapat tema seperti ini? Kau kata, tak ada pun Ustaz pasal mengumpat dalam tema ni. Kita kena faham begini. Kena faham macam ni. Tema mengumpat tu, dia dikaitkan dengan sebab dia rasa dia harta banyak, lalu dia jadi sombong. Sombong ni apa maksud dia? Sombong ni menolak sesuatu yang benar, lepas tu
dia akan merendahkan orang lain. Sebab tu orang yang kalau dia lebih pada orang lain kan, dia mudah untuk, dia susah nak mengaku dia tu buruk, susah nak mengaku yang dia tu tak elok. Tetapi apabila dia lebih pada orang lain, dia mudah pandang orang lain tu lekeh, dia mudah pandang orang lain tu jadi siapa. Okay. Jadi itu punca-punca kepada humadah dan lumadah. Dalam masa yang sama sebenarnya dia tak percaya tentang hari akhirat. Macam ni kita boleh kata dia tak percaya tentang hari akhirat? Okey, kita tengok pada ayat ni. Tengok pada ayat. Okay. Waktu kita baca dekat ayat nombor 2, okay, kalau kita tanya, macam mana kita boleh kata surah ni adalah balasan ataupun azab yang dijanjikan? Jawapan dia, pertama, kita tengok perkataan wailun tu sendiri. Wailun ni datang dari Allah ni, Allah yang mendoakan wailun tu. Okey, celakalah kata Allah. Ini Allah yang doa tu. Allah yang cakap ni, celakalah. Ni keras ni. Ayat ni kan. Okey, wailun lah. Celakalah, binasalah. Okey, bagi setiap yang kerap selalu dia mengumpat dan pencela, mereka ni siapa? Mereka ni juga yang mengumpulkan harta. Ini kalau belajar tadabbur kita ulas kenapa dia bunyi malan. Kenapa dia ada tanwin. Kenapa tak kata amwal ke. Kenapa tak kata al-amwal ke. Ini kita telah bincangkan. Dia mengumpulkan harta dia. Dan dia juga wa'addadahu. Selalu kira harta dia. Kira harta dia. Okay. Ini menerangkan tentang ayat yang pertama juga. Okey, dalam masa yang sama, kenapa diri dia banyak habis tentang kumpul. Kumpul, lepas tu kira dia. Okey, lepas kita kalau masuk tadabbur, kita akan kupas lah apa maksud wa'addadah tu. Wa'addadah tu apa maksud dia. Tapi dia selalu mengira. Okey, lepas tu, dalam masa yang sama, ayat nombor 3 tu pasal kiamat. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkan dia. Faham tak? Sebab dia ada segala serba-serbi. Dia rasa macam aku boleh hidup lagi ni lama ni. Aku ada harta banyak, apa aku nak buat? Dia kalau orang tak ada harta ni, dia selalu fikir macam manalah aku ni. Macam dia fikir dia tak seperti orang yang banyak. Harta banyak dia banyak benda dia nak buat. seolah-olah dia rasa macam dia tak mati. Harta dia seolah macam dapat mengekalkan dia. Dia ada kaitan dengan dia tak percaya hari kiamat tu sebab dengan sangkaan dia apabila dia banyak harta, banyak benda aku nak buat, banyak benda ni. Okey, jelas dekat sini. Okey, dalam masa yang sama, kenapa dia boleh mendustakan hari akhirat? Sebab orang yang percaya akhirat ni, yang betul-betul yakin, dia takkan buat perbuatan humadah dengan lumadah ni dengan kerap dan dengan banyak. Lepas tu kita kata humadah dengan lumadah. Okay. Jadi ayat ni, kalau waktu ayat ni mula-mula turun, agak-agak siapa manusia yang selalu diumpati dan dicela? Kalau waktu ayat ni turun dekat zaman sebelum hijrah. Siapa agak-agaknya? Orang yang selalu diumpat. Orang yang selalu dicela. Jawapannya adalah Rasulullah SAW dan orang-orang Islam. Sebab tu orang-orang Islam ni yang banyak ikut Nabi ni, orang-orang yang tak kaya, orang yang tak famous, orang yang tidak ada harta, tapi yang dekil, yang keras kepala, yang tentang Islam, yang lawan ni adalah orang yang bangsawan. Orang ada banyak harta, banyak pengaruh, banyak anak buah dia. Lepas tu apabila dia rasa dia banyak anak buah, dia banyak harta, dia ada segala-galanya, itu yang dia mudah nak menghumazahkan, melumazahkan tu. Lepas tu kalau kita baca Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, kalau kita ikuti kelas hari Selasa jam 10 pagi, kita ada sedang bincang surah Al-Mu'minun, pernah kita bacakan ayat
Tuan-tuan, orang zaman dulu ni mereka suka lepak-lepak tau. Mereka ada juga pot-pot mereka lepak-lepak ni. Tempat nak gosip-gosip. Ada. Antaranya mereka akan berkumpul pada waktu malam-malam hari. Kan? Kat mana lagi nak lepak? Antaranya adalah waktu malam. Jadi orang yang banyak diumpati, yang kerap dijatuhkan maruah adalah Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ini yang Allah tekankan. Sebab tu orang yang mudah untuk merendahkan, dia rasa orang ni, dia tu siapa kan? Apabila kita banyak harta. Tuan-tuan, saya nak tanya, ada tak orang yang dia mudah nak merendah diri dengan orang di bawah dia? Tengok bos lah. Kan, kita cakap benda betul, dia dah mula, you siapa? Right. Dia akan jadi macam tu sebab dia mudah sangat. Susah untuk dia kata, untuk merendah diri. Susah. Kalau kita ada driver, kan, kita pandang driver tu macam no class lah. Kadang-kadang ada orang macam tu susah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia lebih. Jadi itu di antara sebab yang menyebabkan kita boleh jadi kepada khumadah dan lumadah. Tapi saya tak nak bincang panjang sebab kita bukan nak bincang tentang tadabbur ayat. Tapi kita nak bincang pada nama dia. So nama tu dah jelas. Apa makna khumadah? Okay, kenapa Allah memilih khumadah berbanding dengan lumadah? Okay, jadi kita juga dah belajar pasal tema surah. Surah ini dia berbentuk ancaman. Bagi siapa-siapa yang banyak buat perkara nombor 2. Termasuklah nombor 3 sehingga membawa kepada ayat yang pertama. Orang yang buat kerja nombor 2, yang buat kerja nombor 3 ni, dia boleh menjatuh kepada perkara yang pertama. So ancaman Allah ni berat tau. Apa yang Allah ancam? Kalau kita baca dekat sini, kalau kita baca dekat ayat ni, wailun ni macam umum, celakalah kan, kebinasaan lah. Okey, kebinasaan dengan apa? Diterangkan oleh ayat ni. Kebinasaannya adalah dia akan dihumban di dalam hutamah. Kenapa Allah kata humban dia? Ni kalau belajar tadabbur kita dah kupas. Kenapa Allah tak letak dia elok dalam neraka dekat hutamah tu? Hutamah tu neraka. Kenapa kena humban dia? Campak dia macam sampah sebab dia dah tidak ada nilai. Kenapa? Oh, masa kau dunia, engkau ingat engkau ada nilai. Sebab tu kau boleh jatuhkan air orang dengan kau cela dia. Kau umpat dia, kau cela dia, kau bagi kat dia. Macam tu kan? Kita pun dah, ada orang buat puas hati aku. Nyampah betul aku dengan dia kan? Contoh kan? Oh, seolah-olah dia je yang ada nilai. Dia je yang baik. Dia je yang bagus. Okey. Tetapi apabila dia mati dekat macam tu tak bertaubat, Allah pula akan humban dia. Engkau dah tak ada nilai, kau macam sampah kata Allah. Humban dia dalam hutamah. Tengok ayat ni kan, dia kaitkan dengan apa perbuatan yang dilakukan. Okey. Lepas tu ayat yang berikutnya semua terang apa tu hutamah. Ayat nombor 5 terangkan hutamah tu apa, tentang hutamah sampailah ayat 9. Ayat nombor 4 ni, ayat nombor 4 menerangkan apakah wailun tu. Wailun tu adalah dicampak dalam hutamah. Apa tu hutamah? Maka diterangkan pada ayat 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay, ini kalau tuan-tuan nak ikut, kalau tuan-tuan nak fahamkan ayat ni, saya syorkan tuan-tuan nanti tuan-tuan lihat dekat rakaman di FB Akademi Tadabbur, kita pernah bincangkan tentang surah-surah pendek ni. Pernah kita bincangkan tadabbur surah Humadah sampai kita buat hampir 4 jam jugalah kita bincangkan Humadah. Jadi kita boleh tengok kalau dekat FB Akademi Tadabbur tu kita tengok isu tadabbur suratul Humadah siri 1 dan siri 2. Saya minta maaf sebab tak sempat nak kongsikan link, tapi link tu ada dalam FB Akademi Tadabbur. Okey. Kita pergi kepada surah berikutnya iaitu surah Fil. Apa tu Al-Fil? Fil tu gajah. Ni semua orang faham apa gajah. Tapi kan bila kita belajar nama surah, kita mesti akan jadi seorang yang bertanya soalan.
Kenapa Allah pilih gajah? Kenapa tak pilih belalang ke? Kenapa tak pilih surah? Kenapa? Kerana jawapan dia yang paling logik sekali, yang paling tepat sekali, secara tersurat kita faham, kerana dalam surah ni memang ada sebut tentang gajah pada ayat yang pertama. Kita faham. Al-Fil ada pada ayat pertama. Tapi jawapan yang lanjutan dia, kenapa Allah memilih tentang Al-Fil, gajah? Sebab semua orang faham gajah tu binatang yang besar. Betul tak kan? Satu binatang yang besar. Walaupun dia besar, akhirnya dikalah dengan apa? Dikalah dengan burung yang kecil. Betul-betul pilih gajah Al-Fil, suratul Fil, surah gajah, kerana memang ada kaitan dengan peristiwa pasukan yang menaiki gajah. Daripada gajah tu kita berfikir, kenapa Allah pilih gajah? Okey, kita faham gajah satu haiwan yang besar. Okey, kenapa haiwan tu besar? Dia akan buka kepada persoalan rupa-rupanya gajah yang ditakuti yang besar itu akhirnya dia menjadi seperti ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan. Siapa yang buat kerja gajah yang besar tu boleh menjadi ka'asfin ma'kul? Jawapannya adalah Allah lah. Jadi daripada gajah tu kita dapat timbul kepada pertanyaan kenapa dengan gajah ni, kenapa dengan gajah. Daripada kita study nama, dia akan pecahkan bawa kita kepada lebih nak mendalami. Okey, itu disebut penamaan surah. Okey, kita tengok pada tema surah. Dia senang je nak surah-surah dekat hujung-hujung ni, dia senang nak ulas sebab dia pertama sebab semua orang hafal surah Al-Fil, lepas tu orang dah biasa dengar surah Al-Fil, maka memudahkan untuk kita menerangkan. Cuma kita nak ingatkan balik, kita nak kukuhkan saja balik semula. Okey. Apa tema surah Al-Fil? Okey, tema surah Al-Fil, okey, ingat tadi kan kalau surah sebelum ni, kalau macam surah Humadah, dia temanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberi azab. Okay. Tapi dekat surah Al-Fil ni, tema dia adalah tema yang sebenarnya kaitan juga dengan beri azab. Tapi tema dia adalah tema yang beriman kepada yang mempunyai kuasa. Kuasa apa? Kuasa menghancurkan orang kafir. Berimanlah kepada yang mempunyai kuasa menjaga negeri mereka daripada orang kafir naik gajah tu. Jadi orang kafir dekat sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Al-Sahabil Fil. Okey, kepada pasukan bergajah. Yang mereka nak buat apa? Mereka nak menyerang, mereka nak meruntuhkan Kaabah. Yang memasuki bumi Makkahul Mukarramah. Tapi akhirnya selamat tak Kaabah tu? Mereka dapat tak menumpahkan darah, membunuh orang penduduk Mekah? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab Allah awal-awal lagi telah menggagalkan apa perancangan mereka. Jadi kita boleh baca pada ayat nombor 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan kena tengok balik rakaman. Kita pernah buat slot pada hari Khamis petang, kita pernah lalui tadabbur suratul Fil. Kat situ tuan-tuan lihat kita bincang panjang lebar. Kenapa Allah guna yaj'al? Apa maksud kaidah? Apa maksud kaidun? Kenapa Allah guna yaj'al ni dalam fa'lul mudhari'? Apa maksud tadlil? Telah kita kupas. Jadi untuk kupas maklumat tu memang tak sempat pada modul belajar nama dan tema surah. Sebab tu kita ada modul yang belajar untuk tadabbur. Kita masuk kepada tafsiran ayat, lepas tu kita memperhalusi tentang ayat. Contoh kan,
Kenapa Allah kata pada Nabi Muhammad, tidakkah engkau melihat bagaimana Rabb kamu telah bertindak kepada pasukan bergajah? Sedangkan kita tahu pasukan bergajah tu Nabi belum lahir lagi. Nabi tak lahir lagi. Tapi kenapa Allah kata engkau melihat, tidakkah engkau tengok? Kenapa engkau tengok? Tengok ni sebenarnya kita ni seperti orang yang pernah tengok melalui ilmu yang kita dengar cerita turun-temurun. Contoh macam kita dengar cerita hantuan. Kalau cerita hantuan, contoh. Kita rasa macam, kita ni macam pernah nampak hantuan tu. Seolah-olah kita berada pada zaman tu. Begitulah Allah kata, tidakkah engkau melihat? Sedangkan Nabi tak melihat dia. Tak ada pada zaman tu. Zaman tu, tahun tu baru Nabi nak lahir. Kenapa? Kita telah kupas dekat dalam bab tadabbur. Sebab itu, kita kena pergi kepada modul yang lain. Sebab ni kita nak bincang tentang nama dia. Daripada nama gajah tu, gajah. Kenapa dengan gajah? Gajah yang pernah digunakan untuk menyerang Kaabah. Kenapa dengan gajah? Pertama, gajah tu besar. Akhirnya gajah tu kalah. Dikalahkan dengan siapa? Dikalahkan dengan burung, tayran, burung. Burung yang kecil boleh kalahkan gajah? Boleh kalau Allah yang buat. Okey, dalam masa yang sama, kenapa Allah sebut gajah? Gajah ni, tuan-tuan dan puan, orang Arab Mekah tak biasa sangat dengan gajah ni. Kalau musuh tu bawa kuda, yes, mereka tahulah strategi kuda. Kalau dalam Al-Adiyat, surah Adiyat kita dah belajar, kita fahamlah. Kalau musuh cerang guna kuda, orang faham. Tapi kalau musuh datang bawa gajah, tak pernah strategi pasal gajah. Sebab apa tuan-tuan? Kerana mereka tak tahu. Kerana mereka tidak tahu macam mana nak berhadapan dengan pasukan yang membawa gajah. Dan gajah tu besar pula, sekali angkat kaki boleh mati. Tapi kenapa mereka selamat? Kenapa mereka selamat? Jawapan dia itulah. Jawapannya Allah lah yang penjaga Kaabah tu yang buat. Okey, itu sedikit sebanyak tentang surah Al-Fil. Okey, nama dan tema kita dah belajar. Okey, sekarang kita belajar kepada surah Quraisy. Okey, apa tu maksud Quraisy? Okey. Quraisy bermaksud qabilah Quraisy. Okey. Ni pun ada juga dalam sesi tadabbur, kita telah kupas hampir 2 siri. Quraisy tu maksud apa? Kenapa Allah pilih surah Quraisy? Jadi kalau kita baca surah ni, surah Quraisy, okey, kabilah Quraisy. Okey, kita tahu terjemahan dia, tapi akan membawa kita kepada mencari lagi. Ya, kenapa dengan kabilah Quraisy ni? Kenapa dengan kabilah Quraisy ni? Okey, maka kita pun baca ayat. Jadi kita pun baca ayat, ada 4 je ayat dia. Kita jumpa mana perkataan Quraisy ni? Ada pada ayat pertama lah perkataan Quraisyin. Okay, kita tahu Quraisyin. Tapi waktu kita tengok dekat ayat ni, kita akan jumpa sebelum Quraisyin Allah kata apa? Li'ilafi. Kita akan jumpa kerana kebiasaan orang Quraisy. Jadi kita tahu Allah nak bagi tahu kita pentingnya orang Quraisy ni, hebatnya orang Quraisy ni dipilih dia sebagai nama surah. Tapi kenapa dipilih Quraisy ni? Kerana apa? Kerana mereka selalu buat. Kerana mereka ini ada satu aktiviti yang mereka selalu buat. Kerana kebiasaan dia. Kebiasaan dia apa? Diterangkan pada ayat nombor 2. Apa kebiasaan mereka ni? Rupanya orang Quraisy ni, kebiasaan dia suka buat rehlah. Rehlah ni apa? Bermusafir. Ni perjalanan yang sangat jauh rehlah. Rehlah waktu bila? Pertama, waktu asyita, pada musim sejuk. Bila lagi mereka buat rehlah ni, berdagang ni, mereka buat pada musim panas. Macam tu. Baru kita tahu kenapa Allah pilih Quraisy. Maknanya Quraisy ni adalah kabilah yang mereka ini kabilah yang entrepreneur, usahawan.
Mereka inilah orang yang buat trading, mewakili kabilah-kabilah yang lain bagi penduduk Mekah. Penduduk Mekah ni, maka mereka ni yang buat, yang bawa, yang mereka ni yang ekspor dan import untuk penduduk Mekah. Siapa dia? Quraisy. Lepas tu Allah pilih nama suku Quraisy, kabilah Quraisy. Nabi SAW pun daripada kabilah Quraisy. Kan, kerana kepentingan Quraisy. Okey, lepas tu pula kenapa Allah tekankan pasal berdagang? Orang Quraisy ni takkan tak dia buat benda lain Takkan dia rehlah je, dia berdagang. Kenapa Allah sebut tentang berdagang? Kerana daripada rehlah inilah mereka dapat hidup sempurna. Mereka dapat hidup di bumi Mekah. Kan, seolah-olahnya macam kita, kalau tak ada, kita ni kalau tak buat ekspor dan import, apa jadi? Banyak kita ada hidup kan. Sebab tu kita ada made in China, made in China, made in China. Betul tak? Sampai jubah pun daripada made in China. Maksudnya kalau tak ada proses rehlah ni, berdagang jauh ni, macam mana kita nak hidup kan? Betul tak? Dengan handphone dia, kan? Betul tak? Bukan daripada kita. Dia guna apa ni? Contoh saya Samsung, dari mana? Import. Macam tu. Jadi orang zaman dulu tu, kenapa nak digambarkan dengan nama Quraisy tu? Nak menunjukkan bahawa kedudukan orang Quraisy tu, mereka lah yang merupakan orang tengah yang menjadi sumber kepada penduduk Mekah tu hidup daripada perniagaan tu. Kan mereka dulu buat sistem barter kan? Okey. Oleh kerana orang Quraisy ni dia dah dapat menjalankan perniagaan berdagang pada musim panas dan sejuk, maka Allah sebutlah apa yang mereka perlu buat. Okey, jadi kita tengok pada tema surah. Okey, tema surah ini sebenarnya surah ini temanya tentang syukur dapat nikmat hidup. Nikmat hidup ni nikmat apa? Dapat nikmat sumber makanan yang cukup. Syukur kepada dapat nikmat aman. Maka cara syukur tu macam mana? Berimanlah kepada yang memberikan dua nikmat itu. Mensyukuri nikmat kita boleh hidup, boleh survive kita dengan adanya sumber makanan tu. Tapi ini kalau konteks orang, tuan kena bawa diri tentera perempuan berada pada zaman waktu ayat diturun. Kita tengok kan dulu Mekah macam mana Mekah. Kan, dengan padang pasir, dengan tidak ada maksudnya ketandusan. Tapi kenapa mereka boleh hidup sampai ke hari ini? Kerana Allah lah yang telah menyelamatkan mereka, menjayakan mereka ulang alik setiap musim sejuk, musim panas. Mereka keluar masuk Mekah, keluar pada Mekah, pergi Syam, pergi Palestin, pergi Syria, pergi Jordan, pergi Yaman. Mereka tiap-tiap tahun macam tu, 2 musim. Tapi mereka selamat saja berdagang. Orang tak rompak, orang tak lanun mereka. Kenapa? Kerana dapat nikmat itulah. Nikmat boleh travel dengan jauh, dengan selamat itulah. Maka membawa kepada apa? Membawa kepada berimanlah. Berimanlah kepada yang memberikan nikmat tu. Nah, sebab itu kita akan jumpa dekat ayat tu Allah menerangkan tentang perintah falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb bagi rumah ini. Kenapa mereka perlu menyembah? Kerana mereka dah biasa bermusafir, rehlah, berdagang pada musim-musim panas ni. Kenapa dengan kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka ni merujuk kepada mereka selamat pergi dan balik membawa barang dagangan mereka. Disebabkan kamu selamat melakukan proses ekspor dan import itulah
maka kamu kena sembahlah kepada yang menyelamatkan kamu. Dalam masa yang sama, yang menyelamatkan kamu itulah Tuhan kepada Kaabah itulah, rumah ini itulah yang telah memberikan kamu makan untuk menghilangkan lapar dan memberikan kamu keamanan daripada ketakutan. Jadi kita telah, siapa yang mengikuti tadabbur surah Quraisy, kita telah menghubung kaitkan kandungan surah Quraisy dengan kandungan surah Al-Fil. Dia ada perkaitan dia antara suratul Fil dengan suratul Quraisy. Sebab apa? Salah satu sebab kenapa orang Quraisy ni kalau dia keluar bawa barang dagangan, mereka tidak dirompak di tengah jalan. Kenapa mereka selamat pergi dan balik? Kerana mereka terkenal. Mereka telah dikenali dengan orang menjaga Kaabah. Orang yang menjaga Kaabah. Dan mereka telah dikenali dengan mereka berjaya mengalahkan tentera berkaca. Jadi cerita mereka ni dah viral dah. Kan? Seolah-olah mereka kata, orang Quraisy ni, orang Mekah ni, mereka ni penjaga Kaabah ni. Ingat tak dulu cerita Kaabah yang pernah Allah selamatkan daripada pasukan berkaca. Jadi sebab itu, surah Quraisy ni elok kita gabungkan dia, kombinasikan maklumat ni dengan suratul Al-Fil. Okey. Jadi, seolah-olah kalau kita gabung dua tu, surah Al-Fil dari sudut pertahanan, keamanan, keselamatan. Tapi dekat surah Quraisy lebih kepada ekonomi. Kalau dekat surah Fil, surah dari sudut menjaga nyawa, menjaga keamanan kan. Kalau pada surah Al-Quraisy, dia lebih kepada merujuk kepada isu ekonomi. Macam kita kata isu ekonomi, sebab Allah Ta'ala cerita tentang mereka bermusafir. Bukan mereka pergi perang. Bukan Allah kata mereka perang, mereka menang. Cerita yang mereka menang tu, lawan gajah tu dekat surah Al-Fil. Walaupun mereka tak berlawan pun. Bayangkan, kalau berlawan menang, bolehlah kita nak bangga-banggalah. Kami kan lawan dia. Tapi dekat surah Fil, mereka tak buat apa-apa pun. Tapi Allah menangkan mereka. Lagilah gesaan kuat untuk mereka beriman kepada Allah. Jadi dalam ayat ni cerita tentang dagangan, cerita tentang ekonomi. Sebab itu kita akan dapat jawapan kenapa Allah kata memberi makan dulu, menghilangkan lapar, baru Allah sebut menghilang kepada ketakutan. Kenapa Allah mendahulukan menyebut al-ta'amahum min ju'? Kenapa Allah mendahulukan al-ta'amahum min ju', baru Allah kata wa amanahum min khauf? Ini pun ada jawapan dia. Bukan Allah suka-suka susun boleh tak kalau kita baca ayat dia, alladzina amanahum min khaufin wa at'amahum min ju'? Boleh? Dari sudut makna sama. Tapi kenapa Allah Ta'ala nak susun menyebut dulu yang memberikan kamu makanan daripada lapar, dan Allah mengakhirkan, mengkemudiankan memberi aman? Kenapa? Kerana Allah nak kaitkan dengan isu rihlah fisyita'i wa saif. Dalam masa yang sama, kita akan dapat jawapan. Kenapa Allah dahulukan asyita baru as-saif? Kenapa Allah dahulukan musim dingin Mungkin sejuk daripada musim panas. Boleh tak ayat dia kalau kita baca? Ila fi rihlatas saifi wasyita. Dari sudut makna sampai. Dua musim juga. Tapi kenapa Allah mulakan dulu musim dingin baru musim panas? Kerana dia melihat kepada konteks utama nak cerita tentang rihlah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang boleh kita pelajari pada malam ni tentang nama dan juga pada tema bagi keempat-empat surah. InsyaAllah saya minta kalau tuan-tuan tidak ada apa-apa
aktiviti seperti malam ni, saya nak jemput tuan-tuan dan perempuan sekali lagi kita bertemu untuk belajar nama dan tema surah pada Ahad malam Isnin. Kita buat sejam je. Ahad malam Isnin, maknanya minggu ni 27 hari bulan. Lusa ni Jumaat kan? Lusa, Ahad malam Isnin, kita akan buat sekali lagi kelas untuk nama dan tema surah, kerana Ahad malam Isnin tu tidak ada kelas-kelas lain yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia, maka saya ambil slot itu untuk kita menyambung 4 lagi surah. Kita akan belajar surah Al-Ma'un, Al-Kawthar, Al-Kafirun dengan Suratul Nasr. Lepas tu minggu depan, Jumaat depan tu, kita akan tamatkan modul nama dan tema surah. Jumaat depan tu masih belum Ramadan kan? Kita dah bulan Ramadan sekali. Belum. Jumaat belum lagi kan? Okey, jadi Jumaat, hari Ahad malam Isnin kita belajar 4 lagi surah. Hari Jumaat malam Sabtu kita belajar lagi 4 lagi surah. Lepas tu kita tamat, khatamlah kita bagi nama, bagi modul, nama dan tema surah-surah di dalam Al-Quran Karim. Sebab tu kita kena buat kelas ganti. Saya tak nak kita ambil satu masa bincang sampai 6, 7. Kita belajar banyak tapi kita kurang faham dan kurang jelas. Saya lebih suka kita belajar sikit tapi kita jelas. Kita dapat sesuatu pada setiap pertemuan kita. Kalau tak dapat banyak pun, dapat sikit pun Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan, kelemahan dalam apa yang saya sampaikan sepanjang tuan-tuan bersama dengan saya mempelajari modul nama dan tema surah. Okey, untuk dapatkan nota-nota yang lain tu boleh lihatkan pada link Google Drive. Ada nota-nota yang belum saya bagi, insya-Allah saya cuba lengkapkan insya-Allah. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Tak ada, Ustaz. Ustaz dah terkeluar tu. Jadi saya end sesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.